Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan beberapa cerita, tapi yang istimewanya cerita kali ini datangnya daripada tanah Indonesia, ataupun lebih tepat lagi daripada Minangkabau. Daripada salah seorang penonton yang ada di sana sampaikan cerita pengalamannya pada Abang. Moga-moga dapatlah Abang sampaikan ceritanya sebaik yang mungkin, sama tak pun lebih kurang dengan pengalaman yang dia alami. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, dan juga memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Rahman, walaupun bukan nama sebenar, tapi nama ni sedap untuk digunakan. Kisah ni berlaku pada sewaktu dia sekolah dasar katanya. Kalau sekolah dasar lebih kurang sekolah rendah lah kalau kat tempat kita. Ceritanya mulanya pada waktu tu dia dengan kawan-kawannya bercadang-cadang untuk naik basikal ronda-ronda kampung. Itu memang menjadi aktiviti sewaktu cuti sekolah. Selepas ditetapkan aktivitinya, mereka pun kumpulkanlah beberapa orang. Hasil daripada perkumpulan tu lebih kurang 10 orang sama-sama nak join naik basikal meronda dari kampung ke kampung. Kerana pada waktu tu cuacanya sangat bagus, jadi mereka keluar daripada rumah lebih kurang pukul 10 pagi. Kalau 10 pagi di Minangkabau, kita dekat sini lebih kurang pukul 11 pagi. Lebih kurang macam tu. Jadi berjalanlah mereka daripada satu kampung ke satu kampung. Mereka sebenarnya tak bercadang untuk pergi ke kampung yang terakhir. Ada satu kampung tu dia kata terletak di kampung paling hujung sekali dekat kawasan daerah dia. Tapi mereka semua tak bercadang untuk ke situ kerana dekat situ pernah dengar orang kata ada kubur keramat. Bila berkaitan dengan kubur keramat di Indonesia, memang berbeza dengan kubur keramat dekat Malaysia. Yang dekat Indonesia tu dia lebih sikit. Abang pernah pergi ke sana dulu-dulu lah masa zaman muda-muda. Memang dia punya keseraman dia lain macam, level-level sikit atas. Jadi diorang pun tak bercadang untuk pergi ke kampung tu. Tapi selepas habis merayau dari satu kampung ke satu kampung, jam menunjukkan masih lagi belum pukul 11 tengah hari. Jadi disebabkan diorang punya aktiviti pun dah hampir tamat dan hampir semua tempat dah diterokai, tiba-tiba ada di antara kawan-kawan dia yang mencadangkan, apa kata kita pergi merayau dekat kampung yang paling hujung. Kampung yang paling hujung tu bukanlah kampung yang tak ada orang. Ada orangnya, cumanya tak ramai, dan ditambah lagi ada kubur keramat. Jadi diorang kata tak ada masalah sebab kita ramai, lebih kurang 10 orang naik basikal, dan kita waktu tu masih lagi walaupun sekolah dasar, sekolah rendah, tapi semangat sebagai seorang anak jantan dia kata. Jadi diorang pun naiklah basikal ramai-ramai. Kalau dekat Indonesia namanya sepeda, dipanggil sepeda. Lepas tu diorang pun menujulah ke dekat kampung yang paling hujung. Lepas merayau masuk dekat kampung tu, merayau dengan keadaan alam sekitar yang memang cantik. Habis-habis merayau, mereka semua cari tempat berteduh. Cari sebabnya keadaan dah semakin panas, dah semakin penat. Jadi diorang cari tempat berteduh, tujuannya untuk rehat dan juga minum air. Ada juga yang bawa bekalan sikit, jadi bolehlah kita makan-makan bekalan. Jadi punya cari tempat, akhirnya diorang jumpa dekat satu kawasan yang memang redup. Cantik aja kawasan tu. Diorang pun kata, pergi kat situ-situ. Situ memang tempatnya cantik. Selepas semuanya berkumpul dekat kawasan yang redup tu, sambil buka air, sambil buka makanan sikit, menjamah-jamah, tiba-tiba ada salah seorang daripada mereka mula perasan, korang sedar tak kita kat mana sekarang?
Selepas tengok sekeliling, baru tahu rupanya mereka ada di kawasan Kubur Keramat. Nak mengelak punya pasal, tapi tetap juga datang ke situ. Dah takdir kan. Sebab dia kata kawasan tu taklah terlalu ke dalam sangat, tapi memang tak ada rumah di kawasan sekitar. Cumanya kawasan tu redup dan nampak cantik. Jadi dia orang bila dah perasan ada kubur dan mereka datang ke kawasan Kubur Keramat, jadi diorang ni mulalah rasa tak sedap hati dan nak bergerak daripada situ. Waktu mereka bersiap-siap untuk bergerak, tiba-tiba nak beralih tempat lah kan. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka perasan, dia kata, tengok dekat tengah kubur tu, jaraknya tak jauh lah, lebih kurang 5-10 meter macam tu. Cuba kau tengok kat tengah kubur tu, ada siapa? Mula-mulanya diorang ingatkan itu adalah orang biasa. Sebabnya yang ada dekat tengah kubur tu, ada seorang perempuan pakai baju kembang, bawa payung putih, bajunya putih, senada payung dengan bajunya. Jadi mereka awal-awal ingatkan orang. Jadi diorang pun diam je lah memerhatikan ke arah perempuan tu. Cumanya selepas lama memerhatikan, barulah perasan itu bukanlah perempuan yang datang untuk melawat kubur. Tapi bentuk pakaian dan payung perempuan tu, dia adalah orang Belanda, bukan orang Indonesia. Bukan berkebaya ataupun pakai baju Indonesia yang lain. Jadi diorang mula rasa, siapa pula yang pakai baju opera dekat tengah-tengah kubur di pukul 11 tengah hari? Takkanlah ada orang yang sanggup pakai macam tu. Sedang diorang berdebat-debat nak pastikan itu adalah manusia atau bukan. Tiba-tiba perempuan tu pandang ke arah mereka dan baru sedar perempuan tu bukan manusia. Sebab mukanya pucat dan kakinya tidak jejak bumi. Dia duduk dekat tengah-tengah kawasan kubur macam sedang melawat satu kubur. Bila dah tengok macam tu, budak-budak masih sekolah rendah, dia orang pecut bawa basikal keluar daripada kawasan tu. Memang sejak daripada tu, bila ada aktiviti berbasikal merayau kampung, mereka akan mengelak untuk masuk dekat kampung yang paling hujung. Takut-takut terjumpa dengan perempuan tu lagi. Cerita yang kedua ni, sewaktu Rahman sudah pun sekolah menengah. Jadi dia kata di antara kawan-kawan dia ada seorang kawan yang memang cukup rapat. Dia punya tahap rapat berkawannya, selalu dia tidur dekat rumah kawan dia. Kawan dia ni tinggal dekat satu kawasan sekolah. Sebab bapa dia adalah pengawal dekat sekolah tu. Jadi dekat bahagian belakang sekolah didirikan sebuah rumah untuk pengawal tinggal. Dan di situlah keluarga si kawan Rahman ni duduk. Jadi memang sejak daripada kecil dia memang membesar dekat situ. Macam-macam dia kata cerita yang menarik tentang sekolah tu. Terutama cerita seram. Nak jadi cerita pada satu hari, waktu tu tahun baru. Jadi si Rahman ni bagi cadangan, bagi idea. Kalau lah tahun baru ni kita buat kelainan. Apa kata kita kumpulkan kawan-kawan, kita bakar ayam dekat kawasan rumah kau. Sebab dia kata rumah kau ni terletak dekat dalam kawasan sekolah. Jadi apa kata kita buat bakar-bakar dekat tengah padang. Kita nyalakan unggun api, bakar ayam ramai-ramai sambil kita pasang radio. Bila dengar idea tu, si kawannya tadi yang memang bapa dia penjaga sekolah tadi, dia memang bersetuju. Sebab bila waktu malam dekat sekolah tu memang tak akan ada orang. Walaupun dia selalu dengar benda-benda yang menakutkan, tapi bila dah ramai-ramai tak berapa nak takut. Dia ajukanlah idea ni kepada ayah dia, minta izin. Pada awalnya ayah dia kata lebih baik batalkan, sebab takut-takut mengganggu makhluk lain yang ada dekat sekolah tu. Tapi waktu tu kata Rahman, dia masih bersekolah menengah. Budak sekolah menengah ni, dia punya semangat dia lain macam. Kalau kata semangat dia ni melebihi 100%, memang orang semua percaya. Jadi walaupun ditegah-tegah oleh ayah kawan dia, Rahman tetap yakinkan kawan ayah dia ni, yang mana dia tak akan buat apa-apa onar yang pelik-pelik. Dan jangan risau, kami semua anak jantan yang berani. Jadi pada hari yang ditetapkan, sehari sebelum tahun baru, diorang pun kumpul-kumpul lah dekat depan rumah kawan dia tadi. Ini belum pergi padang lagi, masih dekat depan rumah.
Pada waktu tu, si ayah kawan ni tetap juga melarang, jangan pergi. Kalau pergi, takut nanti korang tak boleh nak, orang putih kata handle. Kita tak boleh nak menanggung ketakutan yang kita dapat nanti tu. Persetan semua tu. Abang masuk cerita Indonesia sikit. Sinetron sikit. Jadi kata, jangan risau bapa. Jangan risau, kami ramai-ramai. Kalau misal kata ada yang datang, jangan risau, kita tak akan rasa takut. Sebab kami akan ramai-ramai menyokong semangat satu sama lain. Jadi diorang pun pada malam tu lebih kurang pukul 11 malam bawalah segala peralatan, kayu, kayan, ayam yang sedap yang sudah pun diperap. Lepas tu dengan speaker, radio dengan speaker yang cukup kuat. Ramai-ramai dah bergerak ke kawasan padang sekolah tu. Padang tu terletak agak jauh daripada rumah. Sebab rumah terletak dekat belakang sekolah, padang tu letak dekat tengah-tengah sekolah. Jadi diorang pun, ini kawasan yang dalam tau. Ni bukan kawasan tepi-tepi bandar tau. Ini kawasan yang agak dalam. Jadi keliling sekolah tu memang kebanyakannya tak ada rumah orang. Dikelilingi dengan belukar yang tebal. Nah, boleh kata hutan jugalah. Diorang pun nyalakanlah unggun api. Sambil tu bukalah radio, komain kuat lagi. Macam-macam lagu moden yang dipasangkan. Sambil-sambil nak membakar ayam tadi. Dan selepas beberapa ketika, unggun api pun menyala. Bersoraklah semua anak-anak jantan, anak-anak muda pada waktu tu. Bersorak tengok api yang marak. Masing-masing ambil ayam, cocokkan kepada kayu. Masing-masing bakar ayam. Letakkan ayam dekat dengan unggun api tu. Sementara menunggu ayam masak, mereka semua menyanyi ikut bunyi lagu yang dipasang dekat radio. Tengah-tengah dia orang rancak, tiba-tiba bunyi radio tu termati. Diorang ingatkan mungkin ada short circuit ataupun circuit dalam tu wayarnya terputus ke apa ke. Diorang pun pergi ke arah radio tu. Rupanya tombol radio tu seolah-olah ditutup. Kan kalau macam kita radio-radio kan tekan dan tombol tu ternaik. Macam ada orang yang matikan. Tak apalah, mungkin angin kata. Jadi tekan balik tombol tu. Dung 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 dung, nyanyi balik. Bersorak balik sambil nak tunggu ayam. Ayam pula lama pula nak masak. Nyanyi-nyanyi, tiba-tiba kali kedua radio mati. Ini kali kedua. Dah masing-masing berpandangan satu sama lain. Tapi masih lagi gagah, masih lagi tak berapa nak takut. Dia orang pun nyalakan radio lagi. Dung 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 dung, bunyi lagi. Tiba-tiba kali yang ketiga bunyi radio tu termati cara tiba-tiba. Dan kali ini suasana dekat kawasan padang sekolah tu betul-betul sunyi dan rasa macam ada benda lain yang hadir selain daripada mereka berdua. Pada kali ini, mula-mulanya Rahman nak hidupkan juga radio tu, tapi ditegah oleh kawan-kawan dia. Mereka semua berkumpul dekat kawasan unggun api dengan senyap sunyi. Tak bercakap, tak bertegur satu sama lain. Mereka semua memandang ke arah unggun api tu. Harap-harap cepatlah ayam ni masak dan diorang nak belah daripada situ. Sedang-sedang diorang tunggu ayam tu masak. Tiba-tiba di sudut kawasan padang tu dengar seperti orang lelaki atau orang perempuan, tapi saya orang perempuan, dengar suara perempuan menjerit sekuat-kuatnya. Padahal dekat kawasan hujung sudut padang tu tak ada rumah orang pun. Dan diorang betul-betul dengar suara perempuan menjerit seolah-olah dipukul kesakitan. Kuatnya suara menjerit tu sampaikan diorang satu badan jadi menggigil. Tak sempat ayam masak, tak sempat suara perempuan tu habis menjerit. Mereka semua 10 orang ni lari meninggalkan tempat unggun api tu, balik ke rumah kawan dia ni yang dekat rumah penjaga ni. Bila sampai dekat rumah, dia orang terus rempuh masuk rumah. Yang si ayah ni memang tak cakap lah, terus arah dia cakap, kan dah kata degil, orang tua-tua cakap tak nak dengar. Kan dah kena. Apa yang korang kena kali ni? Dia orang pun ceritalah, ada perempuan menjerit dekat sudut hujung padang. Dah aku kata, selain daripada kita, ada orang lain yang duduk dekat padang tu. Jangan kau pula berjoget-joget kat situ, buat konon-kononnya nak sambut tahun baru. Mana tahu orang alam sebelah tengah nak tidur kan anak, tengah mengaji Quran, kau berjoget-joget kat situ, memang nak kena jerit lah. Tobat lepas tu, tahun baru tak akan sambut dekat padang sekolah, sambut dekat kedai makan je lagi bagus. Tapi dia kata itu pengalaman yang cukup luar biasa dengan keadaan sekolah ni yang suram pada waktu malam dikelilingi belukar.
Selepas beberapa lama berkumpul dekat rumah tu, dia orang masih lagi belum balik ni. Dah rasa kecut-kecut perut dah. Rasanya malam tu nak tidur je dekat situ. Tapi dia kata relax, kita duduk dekat rumah ni sampai esok pagi. Dia kata jangan takut. Aku sebenarnya sebelum ni, kata kawan Rahman ni yang duduk dengan bapak dia ni dekat sekolah tu kan. Dia kata sebelum ni memang dah ada peristiwa pelik. Tapi kali ini yang perempuan menjerit tu memang cukup pelik. Cumanya dia kata dalam beberapa tahun yang lepas, kita orang ni, aku dengan abang aku pernah mengalami peristiwa yang lebih-lebih kurang sama macam ni. Wah, bila dengar macam tu, yang kawan-kawan Rahman dan kawan-kawan yang lain rasa teruja nak dengar apa pundak cerita kali ni. Dia kata pada satu hari tu, waktu Maghrib masih lagi cerah, masih lagi nampak mega-mega mendung tu macam tu, yang merah-merah tu kat langit tu. Jadi dia kata dia mengemas-ngemas dekat luar rumah. Pada asalnya dia tak perasan waktu tu dah masuk waktu maghrib, sehinggalah ada berkumandangnya azan. Bila dah azan tu, bapak dia cakap cepat-cepatlah buat kerja, masuk dalam rumah, takut nanti ada benda yang menyertai. Jadi dia pun rasa macam nak cepat-cepatkan kerja. Dia pun dengan abang dia cepat-cepatkan kerja, kemas-kemas. Entah macam mana, tengah-tengah mengemas tu, tiba-tiba dia nampak daripada jauh ada seorang perempuan berbaju merah, macam berbaju berkebaya merah, datang mendekati mereka berdua. Dia ingatkan itu mungkin orang kampung ataupun bekas budak sekolah tu, ataupun saudara mara lah yang datang. Jadi dia dengan abang dia diam menjelah tengok perempuan tu datang ke arah mereka. Tapi sampai dekat satu selekoh, perempuan tu tak terus menuju ke arah rumah mereka. Perempuan tu terus ke kawasan padang. Jadi dia orang pun macam tengok je perempuan tu. Apa yang perempuan tu nak buat dekat kawasan sekolah? Lupa abang nak beritahu, ada masa-masa tertentu dekat kawasan sekolah tu menjadi spot untuk anak-anak bujang berdating. Jadi pada waktu tu dia orang ingatkan mungkin budak perempuan ni datang berdating kot, dia nak tunggu power dia dekat kawasan sekolah tu. Sebab kawasan sekolah tu kan dia kata kedudukannya agak strategik untuk berdating. Jadi dia biarkanlah budak perempuan tu melintas mereka. Dia tak nampak mukanya. Jadi selepas budak perempuan melintas lebih kurang 5 minit, abang dia tanya, kau rasa pelik tak, dik? Dia kata, kalau dia datang ni untuk bercinta-cinta ataupun berdating, takkan dia datang seorang. Selalunya orang yang nak datang dekat berdating kat sekolah ni mesti datang berdua. Betul bang, dia kata. Jadi kita nak buat macam mana? Apa kata kita ikuti dia daripada belakang, kita tengok dia ke mana. Jadi diorang pun teruslah cempakkan barang-barang yang sepatutnya diorang kemas. Waktu maghrib lagi ni, dan diorang berlari ke arah perempuan tu. Duk terjenguk-jenguk, tengok daripada belakang. Perempuan tu terus berjalan ngala ke padang. Sampai dekat tengah padang, diorang pun cuba nak menyorok. Tapi nampak gayanya diorang punya penyorokan tu tak berapa nak menjadi. Sampaikan perempuan tu perasan yang diorang ikut dia. Dan perempuan tu pun berpaling ke arah mereka. Dan teruslah tahu, bukan manusia. Dengan muka pucatnya, dengan rambutnya yang panjang menguai hampir ke lantai, dengan kakinya yang berjalan tak jejak tanah dan tak pakai kasut. Tapak kaki dia betul-betul tak jejak tanah pada waktu tu. Tak sempat nak rasa takut, tiba-tiba perempuan tu hilang macam tu aje. Hilang macam tu je. Dan waktu tu diorang baru tahu diorang dah kena game dengan makhluk padang. Diorang pun berlari balik ke rumah. Bila sampai dekat rumah dah semput-semput, bapak tanya kenapa ada perempuan hidup lalu lalang dekat padang. Jadi bapak dia kata itu yang rumahnya kat padang, biarlah dia, kita tak kacau dia, dia tak kacau kita. Tapi abang dia cakap masalahnya kita orang ni mengikut dia daripada belakang. Patutlah korang kena kacau. Korang kacau dia dulu, dia nak balik dia punya pasal lah, jangan dikacau-kacaunya. Jadi selepas habis cerita tu, Rahman kata mungkin suara perempuan yang diorang dengar tu adalah perempuan berkebaya merah yang kawan Rahman dengan abang dia nampak pada waktu tu. Mungkin ada kaitan, wallahualam. Jam menunjukkan pukul 2 pagi lewat abang bercerita hari ni. Maklumlah, ini je lah waktu-waktu yang ada untuk bercerita. Seramnya dapat. Okey, ini adalah cerita yang ketiga, cerita penutup. Pada waktu ni Rahman dah berumur 24 tahun dan dia dapat kerja sebagai seorang pemandu bas.
Cumanya jadual bas dia selalunya bermula 8 malam dan menjejak ke pukul 5 pagi. Kerana apa? Kerana dia ni bukan bawa bas yang daripada taman-taman ke taman, kampung ke kampung. Tak, dia bawa bas daripada daerah ke daerah. Dan kita tahu peta Indonesia ni memang besar. Di Minangkabau saja daerahnya terbahagi dalam banyak kawasan. Jadi untuk satu daerah ke satu daerah memakan masa berjam-berjam. Jadi pada hari kejadian sebenarnya dia bergerak dekat daripada daerah dia nak pergi ke daerah sebelah. Cumanya pada waktu tu dia kata dia tak sedap hati sebab pada malam tu dia rasa macam akan berlaku sesuatu yang dia tak boleh nak jelaskan. Tapi dikuatkan juga semangat. Dah memang kerja je macam tu. Dalam perjalanan dia antara tempat dia nak ke tempat yang dimaksudkan tu, malam, bermula 8 malam tu bergerak. Dia akan melintasi satu bukit. Dan ramai orang dah pernah nampak dekat bukit tu ada makhluk lain. Bukan daripada makhluk alam kita. Tapi dia kata, tak kisahlah, tak takutlah. Mungkin itu cubaan je kot. Kata, lagipun yang dia pada malam tu, dia bawa bas, dia ada banyak penumpang kat belakang. Lebih kurang 20 orang penumpang. Jadi nak kata takut tu tidak sangatlah. Jadi dia pun tetapkan rasa macam tak berapa nak takut. Dia pun mulakanlah perjalanan daripada daerah dia nak ke daerah sebelah. Tengah-tengah berjalan tu dia dengarlah dekat belakang ni orang bising, orang macam berborak-borak. Dia pun rasa macam happy, tak ada rasa apa. Dia rasa macam seolah-olah ditemani. Dan diorang teruskan perjalanan. Rahman terus membawa bas dia. Dan daripada jauh, tiba-tiba hati dia dah terdetik. Sebab dia akan melalui bukit yang orang kata banyak nampak benda-benda pelik. Dia pun tetapkan selawat, teruskan tekankan pedal minyak, naik bukit tu. Bila sampai dekat atas bukit, tiba-tiba si Rahman ni nampak ada orang, lebih kurang 8 orang lelaki tahan bas pukul 3 pagi. Bukan pukul 2-3 pagi. Lebih kurang macam tu. Ada orang tahan bas. Terkejut juga. Jadi diingatkan mulanya orang-orang tu adalah makhluk alam sebelah. Jadi bila dia berhenti dekat depan orang tu, sebab orang tu tahan bas nak naik bas kan, jadi dia pun boleh dapat tambah duit pendapatan kan. Tak nak ambil. Walaupun pada waktu tu jam 3 pagi. Jadi dia pun buka lah pintu bas. Orang lelaki 8 orang ni pun naiklah dalam bas. Naik. Lepas tu dia pun tutup lah pintu bas. Dia pun berjalan lah. Oh, memang bukan makhluk alam sebelah. Memang orang. Sebab bentuknya semua memang orang. Memang nampak mukanya memang sangat jelas. Tengah-tengah dia berjalan tu, lebih kurang 5 minit dia berjalan, tiba-tiba dia dengar loceng tu dinyalakan. Loceng menandakan diminta untuk berhenti. Jadi dia pun berhentilah. Siapa pula yang nak turun tengah-tengah berluka ni dalam hati dia pada waktu tu? Sebab dekat situ memang tak ada kawasan rumah orang. Dia pun berhenti. Lepas dia berhenti, bunyalah dia terkejut. Yang nak turun tu adalah 8 lelaki yang baru naik tadi. Dia pun pelik. Takkan setakat nak jalan 5 minit aja dah nak turun. Diam ajalah. Jadi lelaki tu pun pergi menuju ke arah Rahman dan dia berilah duit pada Rahman. Duit sebab nak turun daripada bas kan, tadi dia tak bagi. Rahman pun ambil lah duit tu, letaklah dekat dalam beg. Jadi lelaki-lelaki tu pun turun. Selepas lelaki tu pun turun, dia pun teruslah berjalan. Dia tak perasan lagi pada waktu ni. Dia terus berjalan. Lepas tu ada di salah seorang penumpang yang datang ke Rahman. Ada bukan seorang, 2-3 orang penumpang datang ke arah Rahman. Lepas tu tanya, Tuan, dia kata, Rahman, Cik Rahman ni perasan tak tadi apa yang berlaku? Dia kata, ada orang naik. Dia kata, betul ada orang naik. Tapi perasan tak dia orang turun? Perasan dia orang turun. Perasan tak dia orang tu turun tanpa buka pintu bas? Dia orang keluar macam tu je daripada bas. Waktu tu Rahman terus meremang bulu roma dia. Dia terus tangan dia seluk ke dalam tempat dia letak duit. Duit yang diberikan oleh makhluk tadi. Dia keluarkan duit-duit tu. Semuanya daun. Dengan kata lain, tak sangka Rahman kata pada waktu tu dia dapat sesuatu kenangan. Ini semua berlaku dekat kawasan Minangkabau. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Actually ceritanya sebenarnya panjang, cuma agak pendek-pendekkan supaya tak adalah terlalu lama untuk kita dengar. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan.
Ucapan yang pertama datangnya daripada Madeline. Dia mohon kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat seorang. Ni mungkin saudara dia lah ataupun kawan baik dia, iaitu Norazlin Adam. Yang dia kata Norazlin ni antara salah seorang penonton setia JSPL Kelang. Dia kata yang telah pun dijemput ilahi pada 26 hari bulan 2. Lebih kurang sehari yang lepas. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat Norazlin Adam. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah, ditempatkan di kalangan yang beriman, ditempatkan di taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya datang daripada Muhammad Nur Faik. Dia ni seorang abang, dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat adiknya, iaitu Nur Farisha Sofia Hasbullah, yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 2, genap umur 18 tahun. Jadi di kesempatan ini kita nak ucapkanlah, JSPL Keluarga mengucapkan selamat hari jadi kepada Nur Farisha. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi daripada JSPL Kelang. Selamat hari jadi buat Nazuha Juju, yang mana hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 2, genap umur 42 tahun. Jadi selamat hari jadi Nazuha Juju. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin, dan sentiasa dalam rahmat Allah. Selamat hari jadi buat Nazuha Juju. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga ceritanya menjadi iktibaran dan pengajaran. Dan terima kasih juga kepada yang menghantarkan cerita. Nama nickname-nya abang letak dengan nama Rahman. Siapa yang nak mendapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist, masih lagi abang jual. Coklat moist tak ada. Lupa, perapan sate juga sambal lara. Cumanya perapan sate tu abang nak habiskan stok kerana abang nak buat pembaharuan. Jadi ini memang selepas ni harganya dah lain. Jadi siapa-siapa yang belum dapatkan boleh tekan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Begitu juga dengan sambal lara. Pada siapa-siapa yang nak rasa sambal lara, jangan banding-bandingkan dengan Khairul Ameng. Setiap orang lidahnya berbeza kan. Yang ini lidah abang. Lidah pencerita seram. Khairul Ameng lidah tukang masak. Lain kan lidahnya. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan boleh dapatkan. Tekan beg kuning lah. Link yang abang sediakan di bawah setiap video. Hingga berjumpa lagi esok dengan cerita lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.